Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sambung soal jawab agama. Dan insyaAllah soalan yang untuk kali ini. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanyakan hukum orang yang mengamalkan sihir dan hukum orang yang pergi kepada orang yang berbuat sihir untuk melakukan khianat kepada orang lain. Apakah hukum orang yang mengamalkan sihir di dalam dunia ini? Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persoalan tentang sihir. Sihir ini suatu perbuatan yang haram, lagi termasuk dalam dosa-dosa besar. Ulama sebut sebagai akbarul kabair, sebesar-besar dosa yang besar ialah sihir. Di dalam hadis Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, kamu jauhlah daripada 7 perkara atau amalan yang membinasakan akan kamu sekalian. Yang pertama, asyirku billah, iaitu syirik kepada Allah, kufur dengan Allah. Dan yang kedua Nabi sebut as-sihr, iaitulah melakukan sihir, dan seterusnya membunuh orang dan sebagainya. Baik, disebut sihir sebagai dosa besar selepas daripada kufur kepada Allah. Jadi itulah hukum melakukan sihir, sama ada sihir yang jenis memutuskan ikatan perkahwinan, atau sihir jenis menyakitkan orang, atau sihir yang menyebabkan kematian dan sebagainya. Ini adalah amalan iblis, bukan amalan orang Islam. Baik, hukum orang yang pergi kepada tukang sihir, dia bukan ahli sihir, dia pergi pada orang yang pandai sihir orang, pandai khianat orang, dia pergi. Nabi SAW sebut dalam satu hadis, man ata'arrafa fasa'alahu an syai', siapa yang pergi kepada orang yang pandai sihir ni dan dia bertanyakan sesuatu, lam tuqbal salatuhu arba'ina lailah, tidak akan diterima semayangnya 40 malam. Walaupun dia semayang, tetap 40 malam tu tidak diterima. Cuma ulama sebut, bila dia semayang walaupun tidak diterima 40 malam, maka dia terlepas daripada tuntutan kewajipan, kerana dia sudah buat, apatah lagi kalau yang tak semayang lah. Tapi banyak berlaku orang yang semayang 5 waktu, duduk saf depan, semayang berjemaah, tak semayang seorang, tapi masih melakukan sihir atau terlibat dengan sihir dosa yang sangat keji ni. Itu dia pergi saja, sudah tak terima semayang 40 malam atau 40 hari. Kalau dia percaya dah sihir itu boleh membunuh, sihir itu boleh memudaratkan, sihir itu memang ada kuasa, maka rosaklah akidahnya. Biasalah kalau Tok Umar ataupun orang yang sihir itu kata balik nanti, lepas 3 hari dia ni akan sakit. Jadi kita pun balik di rumah, hari pertama tak ada masalah lah. Mungkin kita ragu jadi ke tak sihir ni. Hari kedua tak jadi lagi. Hari ketiga mutah darah kawan tu, sakit kawan tu yang kita khianat. Datang keyakinan, datang kepercayaan, bahawa sihir itu benar. Datanglah dalam hati, oh betul, memang sihir ni memang power, boleh memudaratkan orang. Bila dah begitu, dah percaya, in saddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad SAW. Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Ahmad, maka jika dia sudah percaya pada sihir itu, dia sudah kafir, dia sudah kufur dengan Quran yang diturunkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah. Baik, hukuman orang yang melakukan sihir di dalam dunia ini ada 2. Yang pertama, kena hukuman mati. Yang kedua, dikenakan ta'zir, dikenakan pukulan ataupun penjara. Di dalam hadis riwayat Imam Daruqutni, Nabi SAW menyebut hadus sahir darbatun bisayfi, hukum had, hudud. Orang yang melakukan sihir dihukum mati dengan dipancung kepalanya dengan pedang. Itu dalam dunia.
Dan ada juga setengah pendapat ulama dihukumkan dengan ta'zir. Ta'zir ni dengan pukulan dan dengan penjara. Ataupun ada pendapat ulama yang dihukum dikurung ataupun dibuang negeri, dibuang daerah. Dalam mazhab Hanafi, orang yang melakukan sihir ini bila dia mengaku atau ada bukti-bukti yang jelas dia melakukan sihir, dihukum mati. Dihukum mati. Jika sihirnya itu tidak membunuh orang, ditakdir, yu'adab, maksudnya diajar. Kemudian ada pandangan yang mengatakan disuruh bertaubat dan berhenti daripada sihir. Kalau sihir itu membunuh orang, maka dia dikenakan hukuman mati. Di sisi ulama-ulama mazhab Syafi'i, kalau sihir dia itu tidak membunuh orang, sihir membuat orang jadi berbalah dan sebagainya, jadi sakit, tidak mati, maka tidaklah dihukum mati. Tetapi jika sihirnya itu adalah sihir yang mengkufurkan, maka dia dikenakan hukuman mati. Atau sihirnya itu jenis membawa kematian, dikenakan hukuman mati. Dalam mazhab Hambali lebih keras. Sama ada sihir dia itu menyebabkan kematian atau tidak, dia dikenakan hukuman mati. Tapi dalam mazhab Hambali, kena hukuman mati kepada orang yang melaksana atau mengamalkan sihir dengan dua syarat lah. Yang pertama, sihirnya itu sihir jenis kufur ataupun sihir jenis yang membunuh. Yang kedua, orang yang melakukan sihir itu orang Islam. Kalau orang kafir, tidak dikenakan hukuman mati. Sebab kafir dia itu lebih berat dosa daripada sihir dia itu lagi. Jadi mudah-mudahan kita dijauhkan daripada Allah, daripada amalan sihir atau terlibat dengan sihir ini. Dan nasihat kita kepada orang yang pandai sihir dan sebagainya, bertaubat kepada Allah. At-taibu aniz zambi kaman la zambalah. Siapa yang bertaubat kepada Allah daripada dosa-dosanya, banyak mana pun dosanya, Allah Ta'ala akan ampunkan dia, dan dia akan jadi seperti kanak-kanak yang tidak ada dosa. Dan kita yang berasa nak khianat orang dengan sihir, tak payahlah. Bukan kata fikir 2 kali, 3 kali, 1000 kali. Tak payah buat sihir. Nak marah sangat, marah mulut saja sudahlah. Jangan sampai sihir orang. Sebab kita kena minta halal di dunia dan di akhirat. Kita seronoklah dia mati, dia sakit, kita sihir dia. Tapi ingat, dosa itu akan menghantui kita sepanjang hayat. Bila kita nak mati nanti, dosa kita sihir orang, terlibat khianat orang itu, Tuhan akan tunjuk sepanjang masa dalam kepala kita, sehinggakan kita jadi dihantui, dibayangi dengan dosa-dosa itu. Na'udzubillahi min zalim. Mudah-mudahan kita semua dipelihara oleh Allah daripada segala perkara-perkara yang merosakkan kita di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk sambung pada kali yang lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.